Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini dalam channel Ustazah Kaia. Tajuk kita pada kali ini ialah dakwah pemacu kemajuan. Perbincangan tajuk ini adalah berdasarkan ayat 33 dari surah Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Baiklah, mari kita perhatikan makna potongan ayat yang Ustazah bacakan. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, dan siapakah yang lebih baik perkataannya, mimman da'a ilallah, daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah. Dapat difahami dari ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan uslub persoalan, dan siapakah yang lebih baik sebenarnya adalah untuk menarik perhatian kita, iaitu orang yang beriman, supaya berfikir siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru ke jalan Allah. Ayat ini membawa maksud, inilah dia sebaik-baik amalan manusia, iaitu mereka yang menyeru ke jalan Allah. Potongan yang seterusnya, wa amila saliha, dan beramal soleh, wa qala innani minal muslimin, dan berkata, sesungguhnya aku di kalangan orang Islam. Maka jelaslah, sebaik-baik amalan manusia ialah, yang pertama, berdakwah ke jalan Allah, yang kedua, melaksanakan amal soleh, dan yang ketiga, mempraktikkan ajaran Islam itu sendiri dalam semua aspek kehidupan. Baiklah, kita luaskan perbincangan kita berkaitan dakwah, iaitu menyeru manusia melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangannya. Sama ada perintah Allah yang berbentuk suruhan, iaitu wajib dan sunat, ataupun perintah Allah yang berbentuk larangan, iaitu haram dan makruh, dan juga perintah Allah yang berbentuk pilihan, iaitu harus. Dakwah dalam erti kata lain ialah mengajak dan menyeru manusia supaya takut kepada Allah dengan pendekatan yang terbaik. Takut untuk melakukan larangan Allah. Takut kepada azab yang dijanjikan kepada orang yang melakukan larangan Allah tersebut. Baiklah, kita akan perhatikan ayat daripada suratul Nahl ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat pengajaran yang baik, dan bahaskanlah mereka secara baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui akan orang yang sesat daripada jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Maka dalam berdakwah, kita hendaklah sesuaikan cara ataupun kaedah untuk berdepan dengan siapakah yang kita dakwah. Sama ada golongan pelajar, ataupun golongan dewasa, ataupun golongan cerdik pandai yang memerlukan lebih perbahasan dan kupasan supaya mereka dapat menerima dakwah yang kita berikan. Seterusnya, ayat yang kita bacakan menuntut kita untuk beramal soleh, iaitu amalan yang baik yang dilakukan mengikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sahaja kita berdakwah kepada orang lain, sebenarnya dakwah itu pada mulanya adalah khusus kepada diri kita dahulu, kemudian berpindah kepada orang lain. Kita lihat dari suratul Baqarah ayat 44, firman Allah
atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Yang bermaksud, patutkah kamu menyuruh manusia supaya melakukan kebaikan sedangkan kamu lupa akan diri kamu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab Allah? Tidakkah kamu berfikir? Maka jelaslah di sini Allah mengkehendaki kita untuk berdakwah dan beramal soleh. Kita beramal soleh dalam diri kita dan mengajak orang lain juga untuk melaksanakan kebaikan serta meninggalkan segala larangannya yang mana membawa kepada kemurkaan Allah dan azab daripada Allah. Beralih kepada isi yang ketiga, iaitu menjadikan Islam sebagai cara hidup, iaitu kita dituntut untuk melaksanakan semua ajaran Islam dalam kehidupan. Kita perhatikan ayat daripada surah Al-Ma'idah, ayat ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Yang bermaksud, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah redha menjadikan Islam itu sebagai agamamu. Ini membawa maksud bahawa apabila kita melaksanakan tuntutan agama Islam yang diajar, yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada kita, maka redalah Allah di atas jalan hidup kita. Oleh itu, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran daripada ayat yang kita kaji ini, ayat 33 daripada surah Fussilat, yang mana membawa 3 isi utama, iaitu berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, melarang manusia daripada melakukan larangan Allah, di samping beramal soleh untuk menjadi contoh kepada orang lain dan mempraktikkan cara hidup Islam dalam kehidupan, dalam semua aspek kehidupan, agar hidup kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekadar ini dahulu penerangan ringkas daripada Ustazah. Mudah-mudahan dapat membantu pelajar-pelajar untuk mengingati dan memahami tajuk kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.